Dapatkan welcome bonus sebanyak $170 selepas mendaftar di Huobi dan anda boleh mula membeli kripto kegemaran anda. Cubalah sekarang di Huobi Global. Dan Assalamualaikum, salam kripto. Okey, so tuan-tuan puan-puan, sekarang ni market nampak agak menggerunkan. Okey, so dia menggerunkan sebab apa? Sebab ramai yang bila dia relate dengan suasana geopolitik yang berlaku dengan isu Rusia dengan Ukraine yang nampaknya tak kesudahan lagi. Rusia duk main tarik tali, lepas tu dengan US pun bagi komen-komen kan. So market memang tak menentu. Bukannya market kripto, malah juga market mana-mana pasaran. Okey. Dan kalau tengok Canada pun dengan dia punya cerita lah kan. So bila market react terhadap news-news tu, so kita nampak Bitcoin, Ethereum, altcoin semua ikut jatuh. Sebab apa? Sebab Bitcoin dia selalunya akan ikut apa yang berlaku di pasaran saham. Okey. So inilah yang trend yang kita nampak. Tetapi topik yang saya nak bawa hari ni adalah bagaimana kita nak tengok kalau breakout tu memang betul-betul breakout ataupun dia adalah false breakout. So false breakout maksudnya dia nampak macam nak naik lagi tinggi tapi akhirnya tengok-tengok dia jatuh. Okay. So kenapa saya buat sekarang? Sebab of course bila dia tengah jatuh ni kan, akan ada momen yang dia akan naik balik. Tapi tuan-tuan puan-puan kena alert, adakah dia naik tu memang naik betul-betul naik ataupun dia akan jadi false breakout. Sebab ramai yang kadang-kadang nampak macam nak naik, lepas tu rasa macam aduh dia tak naik pula kan. So video ni memang saya nak cerita khusus tentang false breakout. So in future tuan-tuan puan-puan boleh gunakan teknik ini untuk tuan-tuan puan-puan punya analisis lah. Okay. So kalau saya just buka carta Bitcoin ni. Okay. So dalam kita nak detect false breakout, mungkin tuan-tuan puan-puan tertanya-tanya, oh apa indikator yang saya nak guna ataupun apa trend line yang saya nak lukis dekat sini. Okay, so untuk false breakout ni bagi pengetahuan tuan-tuan puan-puan, tak perlu kita guna indikator yang canggih-canggih, tak perlu kita buat trend line yang kita lukis-lukis semua tu, tak perlu. Dia perlu back to the basic. Back to the basic. Okay, so sebelum tu saya just nak bagi tahulah yang warna merah ni adalah saya punya support level. Okay, dan yang warna hijau ni which is 51,000 ni adalah saya punya resistance level. So on the long term bagi saya, kalau dia lepas hijau ni, then it is a breakout lah. Ini pandangan saya. Okay, kalau dia perlu lepas hijau ni untuk saya betul-betul pergi terhadap full bullish sentiment, iaitu full bullish sentiment ni adalah untuk break 68,000. So kalau kita nak cerita Bitcoin break 68,000, dia perlu break 51 ataupun 52,000. Okay, so now kita back to the basic, di mana saya akan padamkan semua ni. Okey. Dan perkara asas yang tuan-tuan puan-puan perlu faham adalah carta ini kita panggil Japanese candlestick. Jadi untuk tahu breakout, whether dia false breakout ataupun tak, dan kita perlu fahamkan Japanese candlestick. Satu candlestick tu apa maksud yang dia nak bawa. Okay. So saya just bagi penerangan sedikit lah on the Japanese candlestick ni. So candlestick ni kalau hijau, macam tuan-tuan puan-puan tengok, hijau maksudnya apa? Maksudnya ini adalah contoh harga 10, 20, 50, 60. So kalau hijau maksudnya dia buka pada harga 20. Okey, dan mungkin waktu dia buka tu dia pernah turun. Contohlah ini kita ambil dalam masa sehari. Okey, cerita sehari. Apa yang terjadi dalam hari itu adalah dia buka pada harga 20 and maybe dia pergi sekejap pada harga 10, lepas tu dia naik at one point dia pernah pergi sampai 60, tetapi pada akhir pengakhiran candlestick ni ataupun pada hari tu nak tutup tu dalam masa 24 jam, akhirnya dia close pada 50. That's how pattern ni terbentuk. Okay, senang cerita adalah dia buka pada harga rendah, dia tutup pada harga tinggi. Okay, so itu menunjukkan bullish candlestick. Kalau bearish pula dia terbalik. Maksudnya dia buka pada harga 50 and mungkin dia pergi sampai harga 60, tetapi dia jatuh menjunam
and dia pergi mungkin sampai 10, lepas tu dia naik sikit. Then dia tengok on the closing time tu berapa harga dia. Dia pergi dekat 20. So ini adalah bearish candlestick. Okay, so ini adalah asas. Cumanya bentuk candlestick ni dia akan berubah-ubah lah. Ada bentuk T lah, ada wick panjang ke atas, pendek kat bawah, ada wick dua-dua panjang, body ni kurus kan. Ada yang tak ada wick, dia memang body je ada. Okay, so atas ni dengan bawah ni, yang panjang ni kita panggil wick, dan yang tengah ni kita panggil body. Okay, ini asas. Asas ni tuan-tuan puan-puan kena fahamkan. Okay, sebelum kita nak cerita pasal trend line, sebelum kita nak cerita pasal indikator lah dan sebagainya, asas candlestick ni kena fahamkan. Okay, so kalau saya ambil contoh lah. Okay, so sekarang ni tuan-tuan puan-puan mungkin tanya, okay, faham. Okay, kita dah faham dah candlestick ni. So breakout ni macam mana kita nak detect? So kalau kita pergi kepada harga Bitcoin, okay, so ini adalah fasa di mana Bitcoin dia pernah reach 62k. Untuk pengetahuan tuan-tuan puan-puan, bila mana Bitcoin dia buat dia punya kenaikan, tuan-tuan puan-puan kena tengok dia punya wick. Apa cerita dia? Kalau wick dia terlampau panjang dan body dia terlampau nipis ataupun cathode, then tuan-tuan puan-puan perlu berjaga-jaga sebab kemungkinan besar ia adalah false breakout. Okay, so benda ni kita boleh tengok dekat banyak ni. So every time kalau nampak macam wick yang ada banyak ekor ni, then most likely dia adalah false breakout. Okay, so and then mana lagi? Okay, so kalau yang solid breakout ni, mungkin tuan-tuan puan-puan tanya, okay, solid breakout ni macam mana pula kan? Solid breakout, contoh dia jatuh kan hari tu, bulan Mei tahun lepas dia jatuh, and then tuan-tuan puan-puan boleh nampak dia struggle nak break yang ni. So nampak tak ada echo? Mungkin ada yang tak nampak sikit. Nampak tak ada dia punya wick ni? So wick dia adalah pada harga 41.3k. Jadi kalau tuan-tuan puan-puan nak tahu dia breakout ataupun tak, kena tengok bila dia tengah naik ni. Ni nampak solid kan? Adakah dia boleh break harga 41.3k? Maksudnya dia tak boleh close bawah daripada 41.3k. So nampak tak? Ini dia dah mula close dekat atas, and then dia drop sekejap ke bawah, lepas tu dia pick up balik. Syarat dia adalah kalau ada breakout kan, contoh dia ada satu level yang dia tak boleh nak break, lepas tu dia turun and dia naik balik, kena pastikan dia tutup atas level yang dia cuba nak break. So ni antara dia punya contoh lah. Lagi satu contoh pun dekat sini. Ini pun ada wick yang panjang, nampak tak? Kalau kita pergi ni, sini dia dah breakout dah solid dah. Dekat sini dia dah solid, lepas tu dia naik lagi lah, naik dan dia teruskan dia punya momentum. Okay, so sama juga. Ini pun sama juga dekat 67k pada bulan November tahun lepas. Bila dia dah naik, and tuan-tuan puan-puan nampak wick yang panjang ni, maksudnya apa? Maksudnya buyer cuba nak push naik ke atas, tetapi seller tak bagi. Maksudnya seller sangat-sangat kuat. So diorang tak bagi dia push naik ke atas dan mereka akan menjual. Okay, so bila dah nampak wick yang panjang macam ni, tuan-tuan puan-puan dah kena alert dah. Mungkin dah perlu letak stop loss dan sebagainya, sebab nampak sangat-sangat tak kuat. Sebab ni hijau, tapi dia dah tak boleh naik ke atas. Seller dah control dekat belah sini. Seller dah control, and diorang takkan bagi dia naik atas, and akhirnya buyer dah jadi makin lemah. Seller dah mula mengambil peranan. So sampailah sekarang memang seller mengambil peranan. So every time cuba breakout lagi, dia halang. So for example dekat sini 52k dia halang. Okay, and then mana lagi? Latest dekat sini. Ini nampak, ini indikator tuan-tuan puan-puan. Ini kalau indikator kita tengok pattern adalah double top. Double top maksudnya adalah bearish. And bila dia cuba nak break ni, ini yang paling latest lah kita boleh ambil. Dia nak cuba break ni, maksudnya kita dah kena ada satu tanggapan lah bahawa dia perlu break 46k. Okay, lebih kurang lah 45.9 atau 46k. Tetapi apa yang berlaku, benda ni dia turun, and bila dia naik balik dia tak mampu nak break. Maksudnya dia hanya mampu pergi sampai 44k, lepas tu dia drop. Jadi kalau sekarang ni contohlah Bitcoin buat kenaikan dia balik, contoh ni nampak dah hijau. Contoh hari ini ada kenaikan daripada harga bila dia turun sampai 36k kan, ada kenaikan.
tuan-tuan puan-puan kena tengok resistance dia ni. Kalau yang ni adalah kita punya ukuran 45.9k, dia perlu break 45.9k untuk kita remain bullish. Kalau tak, dia boleh jadi another fake out. Okay, dia boleh jadi another fake out. So ini contoh yang bagi saya yang berlaku recently lah. Okay, so apa saya nak tunjukkan satu lagi contoh yang mana dia bukan false breakout. Okay, iaitu berlaku sekitar Bitcoin nak break. Ingat tak last 4-5 tahun lepas all time high dia 19,000, dan sekarang ni dia kembali balik. Bukan sekarang lah, maksud saya pada Disember 2020 dia kembali balik pada 19,000. Tetapi apa yang nampak dia sedikit berbeza dengan 60,000 yang kita tengok sekarang ni adalah 19,000 ni dia tak ada echo. Dia tak ada wick. Maksudnya memang seller tak not in control actually. Seller tak begitu kuat. Kalau tuan-tuan puan-puan tengok dari dia dah drop 19,000 ke hampir 3,000, lepas tu dia naik balik, and bila dia reach 19,000, which is dia nak break dia punya all time high dia yang tertangguh sejak 4 tahun lepas, tuan-tuan puan-puan boleh tengok bila dia reach kat sini, wick yang ni je, sikit je, memang sangat-sangat nipis, dan dia drop and dia naik pun dia cuba break, tetapi dia bukan break dengan keadaan macam ada satu wick yang panjang lepas tu dia drop balik. Tak. Memang body dia solid tuan-tuan dan puan. Solid. So memang ramai dah jangka dah dia boleh push 19,000, dan akhirnya bila dia push, dia memang buat satu body yang panjang. Maksudnya memang buyer menang lah. Menang sakan, dan dia pun naik dan naik sampailah 42k ni. Then baru dia turun balik. Okay, so ini adalah antara indikator yang kita boleh gunakan which is fahamkan candlestick ni, Japanese candlestick. Sama juga dekat 42k ni, bila kita nampak dia dah struggle, sebab sebelum ni bila dia naik dia tak struggle banyak sangat. Adalah sikit-sikit. Tapi bila dah pergi dekat sini dengan warna merah, dia dah start warna merah, ini pun dah merah. So kita dah nampak ada 3 wick yang berturut-turut yang cuba break 40k ni. Dia tak berjaya break 40k. So dari 19.8k dia start break tu, dia pergi sampai 40k, tapi dia tak berjaya, and dia pergi sideways kejap. Dan bila dia nak break balik, ini adalah candlestick yang tuan-tuan puan-puan kena tengok. Okay, sebab apa? Sebab paling tinggi adalah 42k, dan bila dia pergi dekat sini, kita dah nampak dah dia memang closing atas daripada 42k, and then kita dah nampak dia boleh pergi lebih jauh. Dan itulah yang berlaku. Dia break pergi dekat atas ni, dan dia bagi satu lagi warning. Ni dah weak, ada weak sikit ni, dia dah turun. Dan second time dia naik lagi, dia dah tunjuk dia ada 2 weak macam ni, dia turun. And third time dia dah bagi warning juga. Maksudnya memang seller dah start ambil peranan lah dekat 60k ni. Dan 3 kali dah bagi warning, dan lepas tu dia terus turun. Ni waktu Elon Musk mula buat hal kan, dia start turun. Tapi sebelum Elon Musk buat hal lagi, dekat candlestick ni dia dah tunjuk. So that's why saya kata, ada yang kata technical analysis ni macam astrologi, ahli nujum, dia tak ada apa-apa pun, orang main duduk draw chart dan sebagainya. Actually tak. Kadang-kadang apa yang berlaku dekat news dan sebagainya kita boleh tengok. Sebab apa? Sebab kita gunakan technical analysis ni bukan untuk predict the future. Apa yang berlaku masa depan kita takkan tahu, tetapi kita boleh gunakan data-data yang berlaku pada masa lampau untuk membuat analisis. Benda ini kemungkinan akan berlaku sebab selalunya sejarah akan berulang. Contoh paling senang, kita ambil dalam kehidupan kita lah kan. Bila contoh kita ambil satu jalan raya. Satu jalan raya ni asyik berlubang. Kita komplain kadang-kadang dia tampal lah kan. Kita nak jalan tu jalan baru, tetapi setiap 5 tahun kita tahu ada penurapan jalan. Sebab apa? Sebab setiap 5 tahun atau 4 tahun berlakunya pilihan raya. Jadi sebab itu adalah indikator pilihan raya semua ni kan. Dan setiap 5 tahun kita tahu ni pilihan raya ni, jalan raya ni akan diturap. Dan tengok jalan raya itu diturap. Okey, itu bukan bermaksud kita boleh predict masa depan. Confirm jalan raya akan diturap ni, aku tahu. Tak. Kita guna indikator. Pilihan raya nak berlaku,
Jadi of course jalan akan diturap. Sama juga. Ini pun sama juga, kita ambil data-data daripada masa lalu untuk membuat analisis apa yang kemungkinan besar berlaku pada masa depan. Okey, bukan total prediction dan bukan masuk prediction ni adalah 100% tepat. Kita hanya gunakan data-data yang lampau. Okey. So inilah antara benda yang bagi saya nak highlight dekat tuan-tuan puan-puan. Selain tengok dekat indikator dan juga mungkin melukis trend line, dua-dua benda tu penting, tetapi perlu ada pemahaman candlestick ni. Sebab satu batang candlestick ni dia ada dia punya cerita antara pertemuan seller dan juga buyer. Kita nak tahu adakah buyer yang menang ataupun seller yang menang. Lepas tu kita mix dengan indikator lain, dengan trend line, dan insyaAllah kita boleh dapat satu keputusan yang memuaskan. Okay, so kalau tengok Shiba Inu pun, sebelum saya stop, Shiba Inu paling famous. Okey, so ramai kata dia akan naik kan. Memang betul dia naik, tetapi bila dia naik dalam kenaikan tu dia dah bagi warning dah. Bila nampak wick yang panjang macam ni, itu adalah warning sign bahawa dia akan start jatuh. Especially kalau wick yang panjang sangat. Bitcoin pun wick dia tak panjang sangat lah kan. Tapi kalau macam coin-coin yang macam memang high volatile macam Shiba ni, ni memang dia dah bagi petunjuk dah. Okey, bila dah ada wick macam ni, maksudnya momentum untuk dia naik tu dah lemah dan seller akan start in control, dan itulah yang berlaku sampai sekarang. Okay, even at one point yang ni dia cuba break, tetapi nampak lagi satu week. Maksudnya memang buyer tak boleh nak control the market, seller akan control balik dan dia jatuh dan dia keep on jatuh lah. Dia keep on jatuh. Ni pun nampak ada 3 week dia bagi warning lagi, dia akan jatuh lagi dan dia terus jatuh. Ini lepas tu dia naik balik. Okey, dia naik, nampak strong, memang strong. Tapi ini false breakout tuan-tuan puan. False breakout. Okey, sebab dia memang tak dapat nak break betul-betul this line. And then sebab apa? Sebab dia bila closing pun dia still ada wick yang ketot ni. Body dia tak cukup solid untuk close atas daripada 0.000379. And eventually dia buat pattern double top pula dan dia menurun balik lah. Okay, so kalau macam Shiba Inu ni pun, kalau nak betul-betul tengok dia breakout atau tak, kena tengok mampukah dia break harga yang 3522 ni. And then lepas tu lepas dia dah naik lagi, dia ada banyak fasa yang dia kena buat dia punya breakout dia. Okay, sampailah kalau dia mampu pergi ke yang atas kali ni. Okay, cumanya nak bagi tahu kalau mana-mana coin yang mana tuan-tuan puan-puan invest, kalau nampak candlestick dia yang wick dia terlampau panjang dekat atas, tuan-tuan puan-puan perlu berhati-hati. Okay, so itulah yang boleh membezakan antara breakout yang betul atau breakout yang false. Okay, kalau body tu solid bila dia closing tu, then kemungkinan besar itu adalah breakout. Tapi kalau dia buat satu wick ke atas, wick yang panjang, then maksudnya seller dia dah ambil balik control and dia akan push harga jatuh ke bawah. So sekarang ni itulah yang berlaku kepada Bitcoin. So buat masa sekarang ini short term, bukan maksud saya Bitcoin akan jatuh ke 20k. Tidak. Bagi saya, berdasarkan apa yang kita nampak ni, ini adalah pergerakan short term di mana seller in control. Dan kalau kita betul-betul nak tengok breakout dia, bagi saya first breakout dia perlu buat dekat 46k untuk kita betul-betul sure lah. Maksudnya dia kena close 46k dan bila dia buka and close lagi, kena naik lagi tinggi lah, bukan drop balik. And kalau dia dah close atas 46k, next breakout level yang saya akan tunggu adalah dekat 52k. Okey, dia perlu tutup atas daripada tu, bukan buat echo macam ni, wick macam ni, dia kena tutup solid 52k. And then lepas tu barulah saya boleh kembali yakin bullish bahawa untuk dia break 68k pergi ke 70k. Itu pun dia tak boleh buat wick macam ni tuan-tuan puan-puan. Dia kecil sangat. Itu pun dia tak boleh buat wick macam ni. Dia memang kena tutup solid. Solid macam ni. Dia kena hijau solid yang macam ni lah. Dia kena hijau solid macam ni. Bukan echo-echo ni kita tak nak tengok. Maksudnya dekat 68k ni kita tak boleh tengok macam ni. Kalau ada hijau macam ni, then insyaAllah dia boleh break 70,000. Okay, so inilah saya nak share dengan tuan-tuan perempuan. Sebab ramai sekarang panik. Ramai sekarang tak tahu ni bear market ke bull market ke kan. Okay, but the thing is, tuan-tuan perempuan tengok pattern yang ditunjukkan, bentuk yang ditunjukkan oleh candlestick untuk tuan-tuan perempuan buat penilaian dalam trading lah.
Okey, so ini sedikit sharing yang saya nak buat. Okey, sebab saya pun rasa kemungkinan besar dia akan naik balik, tapi mungkin dia akan panik. Ada yang akan tanya, ni breakout ke false breakout, false breakout. So saya dah buat video ni, tuan-tuan puan-puan boleh buat penilaian sendiri. Okey, so kepada tuan-tuan puan-puan yang baru tengok, jangan lupa untuk subscribe video ni, jangan lupa untuk like, komen dan share. Okey, sebab saya pun ada juga buat video kalau tuan-tuan puan-puan memang pening, tak tahu berapa banyak duit nak guna untuk start invest, tuan-tuan puan-puan boleh klik dekat link di atas, ada video khas untuk tu. Dan lepas tu tuan-tuan puan-puan boleh tengok video ni on macam mana nak tengok candlestick untuk pastikan adakah dia false breakout ataupun tidak. Okey, so itu saja video daripada saya. InsyaAllah kita akan jumpa di dalam video akan datang. Assalamualaikum dan salam kripto.